Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tolong offkan mic semua. Tolong offkan mic sebab sudah kelihatannya terlalu ramai. Jadi mohon anak-anak faham, offkan mic, tak perlu bersuara. Okey. Anak-anak tak payah print, tak payah apa, just ikut je kelas ni. Kelas ni selama sejam untuk kita berbincang, untuk Abi berbicara dengan anak-anak berkaitan dengan PSRA. Baik, mari kita mulakan kelas kita ini dengan lebih keberkatan dengan kita membacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey anak-anak, alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul dan berhimpun pada petang ini. Selama 1 jam ini insya-Allah kita akan berakhir pada jam 4.10 petang. Selama 1 jam ni Abi akan berkongsi cerita berkisarkan berkenaan dengan PSRA. Mumtaz. Saya bagaimana? Itu dia punya tajuk. Okey. Abi ulang tajuknya, PSRA Mumtaz, saya bagaimana? Okey, kita berfokuskan kepada teknik saja petang ni. Abi tidak akan membincangkan berkaitan soalan secara total. Abi banyak akan bincangkan berkaitan dengan teknik-teknik dan cara-cara sahaja. Kerana berkaitan dengan pelajaran, berkaitan dengan isi-isi soalan, ibu-ibu, anak-anak, ibu bapa yang Abi hormati, kita akan bincangkan dalam kelas bersama dengan Fly High dan juga bersama dengan apps yang ibu ayah sedang lihat, anak-anak sedang lihat dalam poster Abi tu. Apps ini boleh di-download dalam application Google Store, App Store berkaitan dengan Relay. Apps ni ada dalam tu dan ia boleh anak-anak boleh menikmati perkhidmatan secara percuma selama 2 minggu berkaitan dengan apps kelas-kelas peperiksaan. Baik, anak-anak yang Abi kasihi, berkaitan dengan PSRA, kenapa kita berbincang pasal PSRA? Kerana kelihatan pada waktu ini anak-anak masih lagi ramai yang rasa belum bersedia secara total. Kerana apa? Kerana masih banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan di pelbagai peringkat oleh pelbagai pihak. Jadi program pada petang ini Abi lebih nak mengajak anak-anak supaya walaupun ia suatu program yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang berautoriti, tetapi persediaan kita untuk menghadapi PSRA juga jangan kita abaikan. Jangan kita tinggalkan. Kerana kita hanya berbaki beberapa minggu saja, lebih kurang tak sampai pun sebulan. Kerana tarikh peperiksaan PSRA ialah pada 17 Oktober hingga 21 Oktober. Sebagaimana yang anak-anak boleh lihat dalam slide, tarikh peperiksaan kita ialah 17 hingga 21 Oktober pada tahun ini, pada bulan 10. Ramai juga yang bertanya kepada Abi, dia kata, Abi, tarikh ni tak tunda lagi ke? Okey, setakat dalam pengetahuan Abi, tiada lagi penundaan atau penangguhan tarikh peperiksaan ini. Baik, sebelum Abi meneruskan cerita berkaitan dengan PSRA, Abi ingin membuat penafian di sini. Apa dia? Apa yang Abi kongsikan bersama anak-anak ibu ayah pada petang ini. Ini adalah berkait rapat dengan bagaimana tata cara peperiksaan PSRA pada tahun sebelum kita menduduki tahun ini. Dalam erti kata lain, bentuk soalan, bentuk format, bentuk cerita, bentuk kepada teknik-teknik menjawab, ia adalah berdasarkan kepada soalan PSRA
Yang terakhir iaitu pada tahun 2019 sebelum kita menghadapi PKP pada tahun 2020 dan 2021. Okey, jadi untuk tujuan itu anak-anak, apa yang Abi kongsikan dalam slide dan apa yang Abi sebutkan dalam siri kelas secara live ini, ia adalah berdasarkan kepada fakta-fakta ataupun dapatan-dapatan Abi melalui pengalaman peperiksaan terakhir PSRA iaitu pada tahun 2019. Pihak Jabatan Agama Islam Selangor berhak mengubah, menukar dan juga menambah baik atau memperkasakan lagi PSRA itu berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh pihak kerajaan iaitu JAIS. Manakala Abi pula hanyalah berperanan sebagai pemudah cara dan berperanan sebagai facilitator untuk membantu anak-anak bagaimana tata cara persediaan kita perlu lakukan untuk mendepani 17 hingga 21 Oktober. Anak-anak kena faham bahawa tengok anak-anak, semua murid adalah murid yang cemerlang. Jadi anda adalah seorang pelajar dan anak-anak perlulah belajar kerana belajarlah itu kerja anak-anak ataupun disebut sebagai tugas hakiki anda. Okey, ustaz-ustazah di sekolah dia hanyalah berperanan sebagai kepada cara study yang lebih efektif. Ya, jadi pupuklah minat yang mendalam untuk belajar anak-anak dan juga untuk diajar. Ya, sebab kita dah tahu kita tertinggal selama fasa PKP berlaku, endemik daripada fasa pandemik kepada endemik, kita ketahui bahawa kita memang ada tertinggal. Maka yang berbaki tinggal lebih kurang 28 hari, 27 hari ini, kita masih belum terlewat sebenarnya kerana anda kena ingat pupuklah minat yang mendalam untuk belajar dan bukannya untuk diajar. Okey, nikmatilah apa yang anda telah pelajari dan belajarlah untuk belajar. Anak-anak, tarikh ini sangat penting untuk kehidupan anak-anak dan peperiksaan itu akan berlangsung selama 5 hari bermula dari hari Isnin hingga hari Jumaat. Ramai juga bertanya pada Abi bagilah jadual waktu. Okey anak-anak, jadual waktu biasanya akan dikeluarkan oleh pihak jabatan lebih kurang 2 minggu sebelum peperiksaan bermula. Biasanya 2 minggu sebelum peperiksaan bermula. Abi tu lambatnya Abi, macam mana kita orang nak bersedia? Bersedia tu bukan soal jadual saja anak-anak. Tang bila pula kita tengok jadual baru nak sedia? Tak boleh lah. Persediaan itu perlu berlaku daripada sepatutnya tempoh hari. Dah lama dulu. Tapi hari ini Abi buat satu tajuk untuk tarik, untuk approach, untuk tarik anak-anak minat. Walaupun belum orang kata melaksanakan lagi sesi-sesi persediaan secara total, tetapi ini Abi nak sebut dia belum terlewat untuk anak-anak bersedia menghadapi peperiksaan. Baik, kembali pada jadual anak-anak. Memang betul jadual akan diberikan lebih kurang 2 minggu sebelum peperiksaan kepada anak-anak. Tetapi anak-anak cuba tengok kod yang kat depan anak-anak sekarang. Yang dalam slide anak-anak. Anak-anak boleh tengok macam mana susunan kod mata pelajaran tu. AS01, BA02, JIK03, TF04, TJ05. Okey anak-anak, ibu bapa dan juga rakan-rakan guru yang Abi hormati, sebenarnya kod mata pelajaran ini sendiri telah menggambarkan susunan jadual peperiksaan. Dan ia sebagaimana Abi sebut, ini berlandaskan kepada tahun peperiksaan terakhir PSRA iaitulah pada tahun 2019 yang mana pada tahun itu AS01 alat sirah itu berlaku pada hari Isnin, BA02 berlaku pada hari Selasa, JIK03 berlaku pada hari Rabu dan TF04 hari Khamis dan diakhiri pada hari Jumaat dengan kertas TJ05. Anak-anak yang Abi kasihi, tilawah Al-Quran dan hafazan Al-Quran, ibu ayah yang Abi hormati, anak tuan-tuan dan puan-puan telah menduduki peperiksaan tilawah Al-Quran dan hafazan Al-Quran. Harap mereka dah bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak pun dah bagi tahu dekat ibu ayah dah periksa. Jangan pula tak bagi tahu ibu ayah tilawah dan hafazan itu telah berlangsung. Abi harap sangat anak-anak telah memaklumkan kepada ibu ayah berkaitan dengan peperiksaan tilawah Al-Quran dan hafazan. Yang kita belum jumpa apa ibu ayah, anak-anak? Yang kita belum jumpa yang depan anak tuan-tuan dan puan-puan ni lah, iaitulah kertas secara bertulis. Ibu ayah yang saya hormati, anak-anak yang Abi kasihi, tengok bagi semua mata pelajaran. Bagi semua mata pelajaran, anak-anak, tempoh masa menjawab adalah selama 1 jam 45 minit. Dan macam yang Abi sebut tadi, masa ini Abi ambil berdasarkan kepada tahun peperiksaan terakhir PSRA iaitu pada tahun 2019. 1 jam 45 minit. Means alat sirah 1 jam 45 minit,
BA 02 1 jam 45 minit, JIK 03 1 jam 45 minit, TF 04 1 jam 45 minit dan TJ 05 juga 1 jam 45 minit. Min keseluruhan subjek bertulis PSRA dia selama 1 jam 45 minit. Baik. Yep. Boleh ni share screen tak? Ada pelajar baru masuk tak nampak? Tak ada share screen. Reshare. Oh, tak screen. Okey, baik. Terima kasih. Macam dah share tadi. Sebab dekat tempat Abi tadi ada keluar. Okey. Ada keluar anak-anak. Okey admin. Baik. Yang tak dapat dengar tu dia kena log out. Admin tolong message dalam tu bagi tahu siapa yang tak dengar tu dia kena log out dan masuk balik. Okey, clear anak-anak. Baik, kita sambung balik anak-anak. Berkaitan dengan masa menjawab yang telah kita bincangkan, kita teruskan dengan apa target kamu menjelang peperiksaan PSRA. Pastikan anak-anak tolong tengok bagaimana kita nak memilih target. Abi yakin secara keseluruhan anak-anak yang ada depan mata Abi ni dia mesti nak cari NEN dia kan. Ini sasaran. Kan anak ya. Ini yang disebut sebagai sasaran. Semua orang nak dapat Mumtaz. Kalau ikut pengalaman yang lepas, mana-mana pelajar terbaik negeri Selangor, lelaki seorang, perempuan seorang, mereka akan menerima hadiah daripada pihak jabatan. Jadi dalam ni ada lebih kurang sekarang ni Abi tengok ada lebih kurang dah 780 orang. Mana kata anda semua berpeluang untuk menjadi pelajar terbaik. Anda akan jadi pelajar terbaik dalam peperiksaan PSRA. Clear anak-anak? Tapi paling ngeri kita tak nak ambil yang inilah anak-anak. Ni. Sekejap ya. Abi tak nak ada anak-anak Abi yang cuba try. Dia kata, Abi saya nak mencapai musaadah. Amboi. Janganlah. Musaadah itu pencapaian terpaling rendah. Musaadah ni maksudnya perlukan bantuan anak-anak. Janganlah jadi golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Okey, biar kita memberi bantuan tak apa. So, Abi seronok kalau anak-anak boleh dapat Mumtaz, boleh dapat jajidan, boleh dapat jahit atau sekurang-kurangnya dengan hari ini anak-anak mengikuti program ini selama sejam ni pun semoga anak-anak boleh dapat melihat bagaimana cara cepat nak menguasai pelajaran. Okey anak-anak yang Abi kasih. Apakah persiapan dan persediaan saya? Apakah target saya? So berapa peratuskah persiapan saya sekarang? Maka anak-anak lah yang tahu berapa peratuskah persediaan anak-anak. Macam Abi tak tahulah berapa peratus persediaan anak-anak. Okey, sebab kalau Abi dah tentu Abi memang confirm sedia. Periksa lah. Itu Abi. Dan rakan-rakan guru juga mesti, Ustazah pun dah sedia. Itu kita lah Ustazah Ustaz. Tetapi anak-anak kita ni itu yang payah tu. Adakah mereka bersedia? Okey, Saiful Kamaluddin tanya, adakah masih ada lagi Mumtaz Sofi? Okey, sejak dulu tak pernah ada Mumtaz Sofi ni tuan, anak-anak tetapi kita sebut mana-mana anak-anak yang mendapat 95% ke atas, inilah yang disebut Mumtaz Sofi tu. 132 Erni, anda boleh tengok skrin itu dekat nama Ustaz Azhari Sulaiman. Tolong cari Ustaz Azhari Sulaiman. Ustaz Azhari Sulaiman. Okey, clear Tuan Saiful Maknanya 95% itulah Sofi. So kalau misalnya anak-anak dapat 90% macam yang disebut dekat atas ni kan, pun sudah memadai untuk anak-anak memperolehi pencapaian Mumtaz. Anak-anak yang Abi kasihi, kita nak bincangkan 3 topik petang ini. Yang macam, Naufal. Bagus Naufal, bantu Abi. Disebut kat situ, Mumtaz gemuk. Jangan perasan, tak ada nak mengata siapa-siapa, bukan body shaming apa. Anak-anak semua, ia adalah berkaitan dengan pencapaian yang disebut oleh anak-anak kita melebihi 95%. Sebab bahasa itu biasa digunakan di sekolah-sekolah. Okey anak-anak, strategi 1, nak capai yang disebut sebagai bagaimana Mumtaz, saya bagaimana Naufal anak-anak yang lain, maka kita kena
ada strategi mudah dan ringkas untuk meningkatkan prestasi dalam tempoh 2 minggu. So anak-anak, apakah strategi ringkas dan mudah dalam tempoh 2 minggu itu? Pertamanya anak-anak, ya, hashtag sedikit di situ. Anak-anak tolong hafaz, ya. Ini mandatory, ya. Ya, ini mandatory atau dan wajib, ya, menguasai. Ini selalu Abi sebut ni. Kan anak-anak yang selalu kelas dengan Abi, menguasai pelajaran, ya, pelajaran, okey, tahun 6. Okey, clear. Dah jelas sekarang anak-anak. Anak-anak wajib dan juga hafaz. Okey, itu sebab Abi tanya tadi, Mumtaz, saya bagaimana? Ya. Jadi anak-anak boleh tengok, boleh tahu, ya, macam mana anak-anak nak catch up subjek walaupun anak-anak baru bermula, tapi utamakan dahulu darjah 6. Utamakan dahulu darjah 6. Berdasarkan kepada pengalaman di soalan tahun 2019, Abi sebutkan hari ini, kebanyakan soalan 70% adalah tahun 6 dan 30% tahun 5. Kalau jabatan ada membuat perubahan, pasti akan ada pemakluman kepada pihak sekolah. Tetapi hari ini, anak-anak, itu sebab Abi kata dia masih berdasarkan kepada tahun terakhir PSRA dijalankan, iaitu pada tahun 2019. Daripada situ, kita punya kesimpulan ialah tahun 6 ada 70% dan tahun 5, 30%. That's why, anak-anak, kenapa Abi keluarkan wording ini? Yap, tolong hafaz, tolong kuasai pelajaran tahun 6. Itu strategi paling mudah dan ringkas untuk meningkatkan prestasi dalam tempoh 2 minggu. Secara asas, anda belum lagi lambat untuk mengulang kaji pelajaran tahun 6. Memang belum lambat. Ya, Abi boleh sebut memang belum lambat. So anak-anak boleh, ya, boleh pada bila-bila masa mengulang kaji lagi pelajaran itu, ya. Dan anak-anak boleh pada bila-bila masa menghafaz pelajaran itu supaya anak-anak dapat bersedia mendepani PSRA walaupun kita ada tempoh masa hanya 27, 28 hari lagi. Clear anak-anak? Maka that's why dalam masa 2 minggu ini, dalam tempoh 2 minggu yang Abi sebut tadi, strategi mudahnya itu ialah dengan menguasai pelajaran tahun 6. Abi kira anak-anak bila sampai sekolah nanti, guru-guru cuba tanya pada guru-guru. Cuba tanya pada guru-guru sekolah masing-masing. Ustaz, Ustazah, semalam saya hadir seminar dengan Ustaz Azhari. Abi kata fokus lebih kepada pelajaran tahun 6. Betul ke Ustaz, Ustazah? Cuba tanya pada mereka. Ya, secara asas anak-anak, dengan penguasaan darjah 6 yang anak-anak lakukan tadi, bermaksud anak-anak akan menguasai pelajaran tahun 6 dan boleh menjawab 70% sebagaimana yang Abi sebut. Okay. Kalau kita patah balik pada situasi 70% tadi anak-anak, kalau anak-anak duduk dekat 70% pun anak-anak dah duduk kerusi jahit. Tapi 70% tu jenis soalan, bukannya markah. Dan kebiasaan markah, kalau menguasai sekadar darjah 6 saja pun, kalau untuk pelajaran tauhid, fiqh, ya, akhlak, sirah, okey, dan juga untuk tajwid, dengan penguasaan tahun 6 tu saja, kamu juga boleh dapat mumtaz. Okey, dengan penguasaan tahun 6 saja. Okey, Abi tak kata tinggalkan tahun 6, Abi kata kuasai tahun tinggalkan tahun 5, Abi kata kuasai tahun 6 dan jangan tinggalkan tahun 5 tu, Abi tak sebut suruh tinggalkan tahun 5. Abi kata kuasai tahun 6. Itu wajib. Yang tahun 5 bukan Abi suruh tinggalkan, tetapi taklah banyak yang perlu dibaca dan dihafal di tahun 5 kerana kedua-dua subjek ni. Anak-anak, cuba anak-anak tengok kedua-dua subjek yang Abi colourkan pink ni. Okey? Kedua-dua subjek ini anak-anak, ya. Soalan darjah 5 yang dia akan tanya paling banyak dekat soalan biasanya hanya tauhid ataupun fiqh ataupun akhlak ataupun sirah, 11 soalan setiap subjek.
Jadi darjah 5 tak banyak dibanding darjah 6. Dia tak banyak ditanya dibanding darjah 6. That's why Abi minta anak-anak fokus pada tahun 6. Kalau pelajaran akhlak tahun 5, berdasarkan pengalaman Abi yang cecah 25 tahun dalam bidang pengajaran dan pembelajaran anak-anak, dalam pelajaran akhlak tahun 5, kita boleh sebagai orang yang mengajar, guru, Abi boleh orang kata Abi boleh membina soalan dalam bentuk Abi boleh membina soalan dalam bentuk 77 soalan pelajaran tahun 5. Okey? Abi boleh bentuk 77 soalan dalam pelajaran tahun 5. Okey? Jadinya daripada 77 soalan akhlak tadi, tapi yang dijangka keluar sekitar 11 soalan. Jadi terlalu banyak untuk dihafal dan diingat oleh anak-anak. That's why Abi letakkan satu cara untuk anak-anak mudah fokus. Apa dia ustazah? Apa dia ibu ayah? Kita letakkan penguasaan lebih kepada pelajaran tahun 6. Baik, Wina tanya, Abi, okey anak-anak. So chat tu tolong chat benda-benda manfaat saja ya. Abi akan respon pada soalan-soalan. Jadi tolong cerita yang logik saja. Okey. Baik. Bila periksa nanti yang paling banyak masuk dalam buku teks, muka surat depan je kan? Okey, Wina, itu ayat ustazah kamu tu. Wina sebut tu, itu ayat ustazah Wina tu. Okey, jelas ya anak-anak. Tetapi bila tanya Abi secara pengalaman yang Abi melalui fasa-fasa peperiksaan ini, secara peribadi dia ada beberapa teknik lah dalam bagaimana kita nak membaca dan menghafal. Dan salah satunya macam yang Wina sebut tu lah. Kan Wina sebut banyak belah-belah depan. Okey, itu antara faktor satu. Kemudian ada lagi beberapa faktor, Abi ada send dekat grup juga nota-nota itu. Antara faktor-faktor lain ialah anak-anak berkaitan dengan bagaimana kita menghafaz 3 saja antara ciri-ciri, cara-cara, kelebihan, hikmah, fadilat ataupun pergilah tandas iris. Kita boleh kuasai 3, wajib hafal 3 sebab kebiasaannya. Soalan PSRA banyaknya dia akan minta 3. Dia berbanding UPKK dia banyak minta berapa? 2. Tapi PSRA dia minta 3. Clear anak-anak? Bersedia menghadapi peperiksaan anak-anak, baca arahan soalan dengan tenang, jangan memulakan selagi anda tidak membaca doa ataupun membaca bismillah. Itu keberkatan anak-anak. Baik dan bergantung haraplah dengan Allah, beri tumpuan ketika menjawab anak-anak. Ini paling utama. Beri tumpuan ketika menjawab. Waktu menjawab soalan jangan fikir benda-benda lain. Waktu menjawab soalan ingat balik fakta. Sebenarnya secara peribadi anak-anak, secara peribadi Abi boleh sebut sebenarnya soalan mudah. Soalan mudah. Jadi anak-anak kena fikir, kena ingat, kena refleks balik apa yang ustazah ajar. Apa yang ustaz ajar. Lagi-lagi kalau yang dah full time dengan Abi sejak bulan 3 hari tu, kelas tuition dengan Abi, boleh tengok dan lihat apa yang dah Abi kongsikan. Ingat balik apa yang Abi tekankan. Ingat balik apa soalan-soalan yang Abi selalu sebut. Bagaimana dalam setiap pelajaran Abi sebut soalan-soalan itu. Jadi tolong fokus ketika menjawab soalan. Jangan nak cepat selesai dan lakukan semakan berulang kali. Baik, Abi, kenapa Abi kongsikan hari ini? Baik, kenapa Abi nak kongsikan berkaitan dengan kesilapan-kesilapan ini? Kenapa Abi banyak sharekan 2 pelajaran aja, Jawi dan Bahasa Arab? Sebab secara total anak-anak,
Abi, kenapa sekarang 80 jadi Jack Jidan? Cuba jelaskan. Kenapa? Memang dari dulu 80 Jack Jidan, sayang. Bukan baru. Sejak berkurun lama. Tu lagu exist lah. Kenapa Maya Hairi kata cuba jelaskan kenapa sekarang? Tak ada. Memang dari dulu Jack Jidan tu 75 dan ke atas. Yang kamu tengok 80A tu UPKK bukan PSRA, sayang. Faham ya? Okey. Baik. Kenapa Abi kongsikan Jawi dengan bahasa Arab? Sebab apa anak-anak? Dalam Abi berkongsi cerita dengan anak-anak ni, berdasarkan slide yang diberi, anak-anak kena ingat bahawa Abi dah sentuh tadi kat atas. Kalau anak-anak tengok, cuba tengok tauhid, fiqh, akhlak, sirah, tajwid. Cuba tengok ni anak-anak. Tauhid, fiqh, akhlak, sirah, tajwid. Yang ini kita banyak fokuskan tahun 6. Sebab dia 70%. Tetapi dalam dalam bahasa Arab dan juga dalam Jawi Imla Khod, dia tak boleh diramal kerana dia 100% tajuk dia mesti keluar dan mesti ditanya. Dia mesti ditanya. Jadi that's why bahasa Arab tak payah kita ramal. Kita kuasai kaedah. Dan kaedah tu Ustazah boleh bantulah. Ustaz boleh bantu di sekolah. Tak terlewat jika anak-anak nak tengok macam mana kesilapan-kesilapan ni, tunjuk kat Ustazah anak-anak. Cuba Ustazah terangkan, bantu saya macam mana calon-calon tak memahami arahan soal. Memang betul pun tak memahami soalan. Baik, memang betul lah. Sebabnya kebanyakan anak-anak biasa angkat tangan. Dia akan tanya pengawas peperiksaan. Boleh terangkan? Boleh terangkan? Boleh terangkan, boleh terjemahkan. Selalunya begitulah. Sebab kamu tak faham soalan. Sedangkan soalan tu kamu dah jawab sejak dari jam 4, jam 5, jam 6. Sama je arahan tu. Ada waktu istifham tu. Kedua, soalan tu berbentuk keluarkan istahrish tapi kamu cuma garis. Dalam PSRA tak ada garis-garis dah. Yang garis-garis tu masa garis kenapa dia boleh keluar sendiri? Sekejap. Okey. Baik, dah berapa kali Abi tak ada pula keluarkan slide tu daripada ni. Tetapi dia keluar pula ya. Abi tak pasti. Okey, baik admin take note. Kenapa dia pandai keluar sendiri. Okey. Baik, anak-anak. Bila kita lihat kepada soalan UPKK, dia memang ada banyak format. Okey, ada banyak, bukan format, ada banyak struktur soalan. Tetapi dalam PSRA dia tak ada struktur yang banyak. Dia ada 2 atau 3 saja paling banyak pun ya. Pertama objektif, kedua subjektif. Subjektif pula dia tanya soalan, kita terus bagi jawapan tanpa ada bantuan jawapan macam UPKK. Maka itu sebab anak-anak kena keluarkan. Bila dia suruh keluarkan istahrish, keluarkan. Sila keluarkan. Main kena salin balik, bukan garis. Okay. Kalau garis, dot hotton. Tu bunyi dia. Kalau garis, dot hotton. Okay. Baik. Memberi kata atau erti ma'ani al-mufradat dalam bahasa Melayu. Anak-anak, ma'ani al-mufradat ni soalan wajib keluar dekat soalan bahagian ketiga Arab. Okay. Ya. Dia bahagian ketiga Arab. Dan bahagian ketiga Arab tu adalah soalan kefahaman. Untuk tahun ini, anak-anak berfokuslah kepada birrul walidaini dan juga al-usratus sa'idah. Kan? Kita tak pasti mana satu yang antara dua ni yang akan keluar, tetapi inilah karangan yang penting. Jadi, mandatori tahu anak-anak, hafaz dia punya syarhul mufradat. Mandatori tahu anak-anak, hafaz dia punya al-madadat. Okey, jawab soalan bahagian ketiga, kefahaman dengan tidak berayat. Kena faham cara menjawab soalan ketiga, bahagian ketiga di soalan kefahaman. Anak-anak perlu orang kata anak-anak perlu menjawab sama macam menjawab soalan kefahaman bahasa Melayu. Mana kata kena ada kata kunci. So sila bagi kata kunci. Kalau anak-anak rasa
kata kunci itu panjang, tulislah pelan-pelan. Jangan terlalu tergesa-gesa. Pastikan ruangan jawapan tu muat. Abi kalau tak muat, okey buatlah bawah sikit. Cari ruang Naufal, cari ruang yang sesuai imtiaz yang boleh kita buat jawapan. Boleh faham Okey, tidak menulis atau meletak kalimah la atau na'am pada soalan hal dan soalan al-arqam ataupun nombor terbalik dan nombor ditulis dalam bahasa Malaysia. Kau dah lah buat jawab bahasa Arab, kau tulis bahasa Malaysia. Apa hal? Hati-hati. So anak-anak, sifir nombor ri, ra, pu, sa. Jangan lupa. Atau ri, ra, sa, pu. Jangan lupa. Jangan lupa juga anak-anak, Abi ada suruh anak-anak melukis tapak tangan untuk kaedah domir, untuk mudah anak-anak ingat. Jangan lupa conteng kertas soalan itu sebab anak-anak conteng itu janganlah dekat ke tempat soalan ni Naufal kita conteng kat belakang kertas soalan tu. Daripada kau lukis muka aku apa hal? Kan? Jadi kau lukislah tapak tangan nanti boleh padam. Sebab anak-anak cuba tengok dekat skrin yang ada gambar Azhari Sulaiman, Abi tak tunjukkan, kita hanya bawa alat tulis yang dibenarkan saja. Dan alat tulis yang dibenarkan tu adalah pensil 2B, pemadam, pengasah, yang itu saja. Yang lain-lain tak boleh dibawa ke dalam Dewan Peperiksaan. Tak perlu bawa pun. Jadi that's why anak-anak, itu sebab kebenaran menconteng tu maksudnya bukanlah conteng dengan melukis muka orang, muka gambar, muka bunga. Tak payah. Conteng dengan fakta-fakta soalan. Macam Abi sebut tadi, domir. Kena tulis tapak tangan lah. Lukis tapak tangan. Senang. Dorobah, dorobah, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum. Semua senang. Okey. Begitu juga dengan harful jar. Mesti keluar. Harful jar. Ada watul istifham. Mesti ada. Soalan wajib dalam bahasa Arab. Imla' al-faraghat bi kalimatil munasib. Sama ada kalimatil munasib itu kamu boleh faham atau tidak. Itu tak boleh tanya pada pengawas peperiksaan. Selain itu soalan nombor, soalan mubtada' khobar. Anak-anak, mubtada' khobar pandang Abi dalam bentuk sebelah kanan tangan kita mubtada', sebelah kiri mesti khobar. Begitu juga. Bagaimana tipsnya kalau disuruh hawil illal musanna, daripada mufrad illal musanna, fokus kita ialah tambah alif nun. Bagaimana kalau disuruh hawil daripada mufrad kepada jam'u, kita mesti tambah perkataan itu dengan waw nun. Dan kaedah-kaedah yang itu semua. Bila anak-anak kata, anak-anak tadi dalam chat ada banyak menyebut tu, dia kata apa? Ustaz, betul ke soalan percubaan tak sama dengan soalan sebenar? Betul ke soalan percubaan lebih senang daripada soalan sebenar? Betul ke percubaan satu lebih senang daripada percubaan dua? Anak-anak, senang atau susah tu sebenarnya soalan. Dia bergantung kepada macam mana kamu bersedia menghadapi peperiksaan. Kalau soalan tu tanya, ni soalan selalu keluar setiap tahun, yang mesti keluar setiap tahun, nama Khulafaur Rasyidin. Kalau pun kamu hari ni tak hafal, soalan tu jadi susah. Walhal jawapannya senang. Contoh jawapan senang, kamu main bedal aja jawab Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Markah boleh ditolak kerana kita perlu bagi jawapan yang penuh. Khalifah pertama ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barulah layak dapat markah penuh. Okey? Baik, ingat tu anak-anak Soalan tu senang, jawapan tu pun senang kalau kita baca dan hafal. So sekarang fokuskan pada pelajaran tahun 6 untuk 3 subjek itu dan bahasa Arab Jawi ni kita tak perlu nak fokus mana-mana, kita kena kuasai kaedah. Jelas baik. Secara asas anak-anak, untuk dapat mumtaz, anak-anak kena cari 450 markah per 500. Bagaimana cara anak-anak cari? Itu terpulang anak-anak macam mana nak cari. Daripada 5 kertas tu, 450 markah anda akan dapat mumtaz. Okey, baik. Soalan berbentuk susun ayat dengan mengekalkan tanda sempang. Mana boleh kekalkan tanda sempang? Jangan tekalkan tanda sempang. Dan soalan membina ayat. Binalah ayat yang mudah saja, jangan fikir ayat yang susah. Jangan fikir ayat-ayat yang panjang yang secara langsung mengganggu fikiran, kotak fikiran anak-anak. Jelas Baik, menjawab soalan dalam bahasa Melayu. Itu lagi ngeri lah Naufal. Bahasa Melayu dijawabnya. Orang tanya Arab, kau tanya bahasa Melayu. Jawab bahasa Melayu. Jangan Baik, dalam pelajaran khat pula anak-anak, kurang faham arahan, dia salin sesuka hati dan juga tertinggal huruf. Anak-anak, kena ingat pengalaman kami juga selalunya menemui calon-calon yang lalai, tertinggal huruf, tertinggal titik. Anak-anak kena ingat, tertinggal huruf, tertinggal titik.
kamu akan kehilangan 1 markah. Okey. Tulisannya comot dan tidak menggunakan pensel khat. Hati-hati anak-anak, nama pembelajaran khat, sila guna pensel khat. Dua-dua jenis pensel boleh digunakan. Rujukan Abi dah buat pada pejabat bahagian pendidikan JAIS. Abi sebutkan dua-dua jenis pensel itu, adakah larangan menggunakan pensel mekanikal, adakah kewajipan menggunakan pensel asah? Jawapannya ialah dua-dua pensel boleh guna. Itu jawapan yang diberikan. Maka anak-anak tidak terikat dengan salah satu pensel saja. Okey? Baik, maknanya siapa yang biasa dengan mekanikal, gunalah mekanikal. Siapa yang orang kata selesa dengan pensel khat asah, silalah asah. Kerana apa anak-anak? Secara asasnya pisau mana boleh bawa pergi sekolah. Saya kira kita punya video ni pun dirakam dalam Zoom. Anak-anak kena faham memang pisau tak dibenarkan dibawa ke sekolah. Jadi macam mana anak-anak nak mengasah pensel itu di sekolah. Jadi teorinya gunakanlah pensel yang diasah di rumah, dan anak-anak kalau bawa pensel yang diasah, bawalah 3-4 batang yang sudah siap diasah. Manakala mekanikal dia tak ada masalah sangat, dia tinggal picit, guna. Sendingkan 45 darjah, gesek, guna. Clear anak-anak? Tulisan cantik tapi tidak mengikut kaedah, dan juga kaedah dalam khat ni cuma nasah, sulus. Sorry, ejaannya salah di sini kerana Abi menggunakan Jawi Melayu. Okey anak-anak, dia perlu dalam Jawi, dalam khat dia adalah tulisan nasah dan sulus yang ditanya. Strategi kedua anak-anak. Strategi kedua, belum terlewat ataupun walau baru bermula. Ingat anak-anak, Abi dah sebut tadi, masa yang ada manfaatkan. Itu sebab Abi punya ayat, manfaatkan masa yang ada. Abi, saya baru nak mula. Saya sibuk dengan aktiviti SK. Inilah baru sempat. Itu pun baru teringat sebab minggu depan dah percubaan. Esok Isnin percubaan. Baru saya teringat nak bersedia PSRA. Anak-anak, no worries about that. Okay? Just focus. Berbaki beberapa minggu, kita ada 28 hari lagi. Sila fokus. Jawapan Abi, sila fokus. That's why masih sempat. Pengalaman Abi di sekolah lama Abi, dengan jumlah murid yang ramai, anak-anak, dengan jumlah murid yang ramai, okey, anak-anak, secara asas, dengan jumlah murid yang ramai pun, insya-Allah, dengan jumlah murid yang ramai pun, insya-Allah, Abi masih boleh bersama-sama rakan guru yang lain, dalam tempoh 2 minggu yang berbaki itu, kita boleh lagi asah dengan syarat. Bila sebut belum terlewat anak-anak, tolong ambil poin yang ini. Anak-anak ada kemahuan. Kalau anak-anak tak ada kemahuan, anak-anak tengok tu, Abi tulis apa? Anak-anak ada kemahuan. Kalau anak-anak tak ada kemahuan, apa pun tak boleh. Apa? Abi ulang. Kalau anak-anak tak ada kemahuan, apa pun tak boleh. Faham kan? Kalau ada kemahuan, insya-Allah boleh. Secara peribadi, pengalaman lalu juga Abi pernah berdepan dengan murid yang tak menguasai Jawi dengan baik, dan dalam setiap peperiksaan dia menemui kegagalan, tetapi dalam peperiksaan sebenar, akhirnya murid itu boleh lulus. Dia tak lulus cemerlang, tetapi dia boleh lulus. Kerana dia memberi fokus dengan ayat, Abi, saya nak bagi ibu ayah saya gembira dengan lulusnya saya dalam peperiksaan ini. So nampak tak anak-anak? Soal kita mengejar mumtaz satu hal, soal kita mengejar kelulusan satu hal. Baik, ada persoalan di atas tadi, dia kata, Abi, ada ke PSRA ni diguna pakai untuk masuk ke sekolah MRSM? Ia bergantung kepada borang permohonan. Kalau dalam permohonan itu ada menuliskan sijil agama yang diambil, maka kena masukkan. Okey? Tetapi secara asas, PSRA ini lebih berfokus kepada SABK dalam negeri Selangor, atau kita selalu panggil Sekolah Agama Menengah JAIS. Ataupun sekarang yang menjadi rebukan ialah SAM Bestari. Atau lagi satu, MITS yang ada 5. MITS di negeri Selangor 5 buah. Ini yang menjadi rebutan berdasarkan keputusan PSRA. So anak-anak clear ya? Masih belum terlewat walaupun anak-anak baru bermula. Strategi ketiga kita anak-anak, strategi menyalin 7 kali. Yang ini Abi dapat jauh dari Terengganu.
Okey, apa maksud Abi? Abi dapat cara ni, Abi belajar dengan murid-murid di negeri Terengganu. Dengar anak-anak? Dengar? Okey, tolong bagi respon dalam mesej jika dalam chat jika anak-anak boleh tengok slide Abi. Tolong bagi dalam mesej kalau anak-anak nampak slide Abi. Okey. Okey, boleh. Baik. Anak-anak, kenapa Abi kata dari... Terima kasih. Okey, cukup. Terima kasih anak-anak. Kenapa Abi kata Abi dapat ni dari Terengganu? Sewaktu berjalan ke negeri Terengganu Darul Iman, Abi dapati bila kita rujuk kenapa negeri Terengganu Darul Iman ni, anak-anak dia selalu cemerlang dalam peperiksaan awam. Untuk makluman anak-anak, apabila mereka mendengar satu-satu soalan itu penting, apabila mereka tahu satu-satu soalan itu sangat mustahak untuk dihafal, mereka akan menjawab soalan sebanyak. Anak-anak pun mungkin dah ramai yang tahu. 20 kali. Dia dah tahu soalan 4 nama Khulafaur Rasyidin tu keluar. Sebabnya kita tak tahu mana satu strategi apa. Kalau dalam ni pun ada pegawai daripada JAIS memantau, tak ada masalah. Kalau pun kita tahu ada 4 nama Khulafaur Rasyidin, sebenarnya kita tak tahu yang mana satu dia tanya. Sebab soalan biasanya berbunyi, siapakah khalifah kedua dalam sistem pentadbiran Islam? So, siapakah khalifah ketiga dalam sistem pentadbiran Islam? Kita tak tahu siapa yang kita tanya. Tetapi kita hafal 4. Nampak anak-anak? Bila soalan tu kita hafal, jawapannya, bila keluarlah soalan khalifah pertama ke, keempat ke, ketiga ke, kedua ke, kita mesti boleh jawab. That's why Abi nak anak-anak jawab sampai 7 kali. Sekurang-kurangnya. Kalau tadi Terengganu, 20 kali tau. Itu Terengganu. Kita Selangor 7 kali pun, itu pun Allah, hai nak nyuruh anak menyalin. Masya Allah, masyarakat. Pening Abi menengoknya. So, moga-moga anak-anak, moga-moga anak-anak yang ada depan Nabi ni, yang ada depan Nabi ni kita boleh orang kata bersedia menjawab. Abi, mana yang saya nak jawab sampai 7 kali tu? Okey, siapa yang masuk kelas dengan Nabi dapatlah dengan fly high. So anak-anak yang ni mungkin nanti boleh bincang dengan admin Fly High, boleh minta lah tajuk-tajuk penting itu berdasarkan kepada nilai yang ditetapkan oleh pihak Fly High lah. Memang Abi ada estimate tajuk-tajuk penting, soalan-soalan penting, analisa Abi yang orang kata kita wajib hafal. By hook, by crook wajib hafal. Sebab kita tahu pusingan rotation soalan ataupun orang kata ini adalah antara soalan-soalan orang kata hardcore lah yang selalu keluar, yang kerap keluar, yang mungkin keluar. Yang itulah yang kita kena salin sampai 7 kali. Contoh macam soalan macam ni kan anak-anak. Ni contoh soalan macam ni. Dan kita dah ada beri erti idgham mutaqaribain. Contoh ni contoh. Makna kata kita expect idgham mutaqaribain mesti keluar. Maka idgham mutaqaribain tu ulang sampai 7 kali jawab. Abi, saya 2 kali pun dah hafal. Jangan anak-anak. Sebab pengalaman Abi tengok anak-anak dalam dewan periksa yang sakat hafal 2 kali tu pun kelang kabut masa periksa. Tapi kalau 7 kali minima, mesti anak-anak boleh jawab. InsyaAllah. Okey, kalau dalam tajwid anak-anak, tajwid tu pun kalau kita kuasai tahun 6, tengok ya. Abi dah sentuh tadi, Ahlak Sirah, Tauhid Fiqah, confirm tahun 6 secara total. Tajwid pula tadi Abi sebut, Abi ada sebut juga tahun 6 perlu diberi perhatian. Dengar ya anak-anak. Tajwid, dia ada tajuk hukum idgham. Yang itu semua orang tahu, hafal semua. Yang kedua, dia ada hukum ra, hafal semua. Dan yang ketiga, dia ada bacaan khas, hafal semua. Dekat soalan bahagian kedua, anak-anak tajwid, dia ada 6 soalan, kita kena jawab 3. Betul kan anak-anak? Dan 3 tu biasanya daripada 6 soalan tu, anak-anak, idgham tu dia akan jatuh 1 soalan induk. Hukum ra tu 1 soalan induk. Hukum bacaan khas tu 1 soalan induk. Maknanya kita dah kena gabung, dah kena baca 3 tajuk tu dah confirm dah keluar. Kemudian satu tajuk lagi, satu soalan lagi dia adalah gabungan di antara ketiga tajuk di Jahannam tadi. Jadinya dekat situ Naufal dah ada 4 soalan tahun 6. Apa yang anak-anak risau? Cuma kalau nasib kita tak baik, kalau jabatan cuba merubah situasi dengan meletakkan 3 soalan di Jahannam dengan 3 soalan di Jalima, dia dah lari konsep 70-30 dah tu. Okey? Makanya tak apalah kalau dia keluarkan pun soalan di Jalima, Abi tak cakap tinggalkan pelajaran di Jalima, betul tak Naufal? Tak suruh tinggalkan pun. Maka apa yang Abi suruh ialah kita baca di Jalima yang penting-penting. Contoh yang penting mana?
huruf istiqlal, darjah 5 punya pelajaran. Kemudian hukum-hukum mat far'i yang ada 13 tu, mat asli harfi, mat asli halimi ni, kita hafalkan itu saja dan kita dah boleh dapat mumtaz pun dalam pelajaran tajwid. Clear tak nak? Tapi habis sebut tadi, pelajaran bahasa Arab, pelajaran Jawi, memang susahlah kita nak ramal. Habis sebagai orang yang dipanggil selalu berceramah pun, Nabi akan sebut bahasa Arab semua tajuk keluar. Dalam ni pun ramai guru bahasa Arab. Abi rasa guru-guru bahasa Arab dalam ni pun semua setuju. Memang tak ada apa yang boleh diramal kerana semua keluar. Kecuali yang nak diramal dalam bahasa Arab, yang Abi tengoklah. Yang nak diramal dalam bahasa Arab ialah bahagian ketiga, kan? Ya, yang bahagian ketiga yang selalu ustazah kamu ramal. Dan bukan ustazah kamu je ramal, dengan Abi sekali meramal. Itu yang Abi sebut 2 tajuk awal tadi, birrul walidaini dengan usratus saidah. Yang itu wajib anak-anak. Kemudian strateginya apa ustazah yang ada dalam ni? Sebab Abi tahu dalam ni pun ada ustazah. Mana-mana murid yang lemah menulis, yang tak boleh menghafal dengan baik dalam bahasa Arab bahagian kefahaman ketiga tu, ustazah boleh tunjukkan nak jawab soalan ni dari mana sampai mana, nak jawab apa sampai mana. Ustazah dah boleh tunjuk. Jadi itu sebab budak yang tak pandai menulis Jawi secara asas, tidak memahami asas bahasa Arab secara asas, pun dia boleh lulus dalam bahasa Arab. Jelas ya anak-anak? Itu Abi kata tadi, kita kembali kepada perkara kedua, strategi Abi apa dia? Belum terlewat walau baru bermula. Nampak tak? Ya anak-anak, dia belum terlewat. Tak ada masalah pun. Kalaupun anda baru nak bermula. Okey, jelas anak-anak? Baik. Slide okey ya? Boleh nampak ya? Respon seorang, slide okey? Boleh nampak? Hakim? Okey, ngam. Baik, Abi teruskan lagi anak-anak. Ini soalan contoh saja anak-anak ya. Tak semestinya keluar. Jangan anggap benda ni keluar. Tapi kita berdoa. Berdoa di sepanjang malam aku berdoa. Kita berdoa. Kita berlatih. Kita mengulang kaji sampai 7 kali. InsyaAllah kita boleh beroleh kejayaan. Itulah 3 strategi anak-anak. Pertama, Abi kata, Abi ulang balik ya. Pertama, Abi kata, kita perlu ada strategi ringkas untuk meningkatkan prestasi dalam tempoh 2 minggu. Mana-mana yang dah clear dengan Abi, contoh macam ramai banyak nama kat sini ada, Putri ada, Naufal ada, yang Damia, yang ikut kelas Abi memang sejak dari bulan 3 lagi. Kita kekal dengan momentum yang ada, tak ada masalah. Tetapi bagi mereka yang ingin bermula, dengar, yang baru nak mula, baru sekarang baru sedar, alamak ada PSRA lah, kan? Alamak baru sekarang ada PSRA lah, alamak tak boleh nak tolong. Kan? Abi tak boleh nak tolong. Jadi nak tolong Abi tolong minta tolong dalam bentuk macam mana? Ya, Abi minta tolong macam mana? So kalau nak minta tolong dengan Abi, antara cara yang ada ialah apa dia anak-anak? Marilah kita anak-anak sama menguasai pelajaran tahun 6 lebih. Pelajaran tahun 6 tu lebih supaya kita dapat menggunakan strategi yang pertama, iaitu strategi mudah dan ringkas untuk meningkatkan prestasi dalam tempoh 2 minggu yang Abi sebutkan tadi. Okey, clear anak-anak? Baik. Anak-anak yang Abi kasihi, sedikit pengulangan daripada apa yang Abi nak sebut dalam kelas ini ialah anak-anak cuba tengok strategi Abi yang pertama ialah macam mana untuk kita menggunakan tempoh 2 minggu untuk kita menguasai pelajaran yang ada, yang banyak tu, tetapi lebih kepada fokuskan kepada pelajaran tahun 6. Di strategi kedua, jangan lupa kita punya strategi kedua ialah belum terlewat walau baru bermula, dan strategi kita yang ketiga, kita dah tahu mana tip-tip penting untuk peperiksaan, maka kita salin sehingga 7 kali. Ingat anak-anak, dalam peperiksaan PSRA, kita menjawab dan menulis
orang kata menulis, menjawab tu dengan menulis, maka tak boleh tidak, kita tak boleh lari daripada menulis. Jadi silalah tulis anak-anak. Ya, tak boleh tak tulis. Itu sebab salinlah 7 kali. Okey? Clear? Baik, Abi bagi satu bonus untuk anak-anak dalam bentuk sirah tahun 5. Tajuknya agak banyak, tetapi anak-anak ingat ya, tajuk-tajuk perang itu adalah satu keutamaan. Abi juga dah pecahkan cara macam mana nak ingat tarikh-tarikh tanpa menghafal. Kita menggunakan strategi kira huruf. Kita juga Abi dah dedahkan dengan banyak item berkaitan dengan perkara-perkara hari ini tentang persediaan menghadapi PSRA walaupun hanya dalam tempoh masa 2 minggu. Okey, Abi buka satu dua peluang untuk anak-anak admin. Kita buka mic sikit. Buka peluang kalau ada. Okey, Adian Yusua, sila bertanya jika ada apa-apa yang ingin ditanya. Ustaz, ada orang tanya macam mana bahasa Arab kena letak baris ke? Orang lain tanya, bukan saya. Okey, Mudaffal. Baik. Uit pun tanya. Bahasa Arab, selain bahasa Arab, selain dan tajwid. Okey. Kemudian begini anak-anak. Bahasa Arab, kalau ikut fakta yang Abi ikuti tahun demi tahun, dengar. Bahasa Arab dan tajwid dibaris ketika diminta. Itu normal. Tetapi kalau dia tak minta, tak perlu bariskan. Itu termasuk dalil. Tetapi dekat bahasa Arab, dengar. Clearkan dulu ayat Abi. Jangan terus sampuk. Okey, dalam bahasa Arab, walaupun dia tak minta baris, dekat soalan wazan, domir, fi'il madhi, fi'il mudhari', itu wajib dibaris walau dia tak minta. Okey, dekat tajwid pula, dekat misal hukum ra, itu wajib dibaris walaupun dia tak minta. Clear ya? Dua soalan Nabi jawab. Okey, soalan lain. Jika ada. Okey Mira, sila Mira. Buka mic Mira. Apa kalau tajwid kalau salah eja salah ke? Okey, Kalau tajwid misal. kalau salah eja misal salah ke? Okey anak-anak. Kalau salah eja misal, memang markah akan ditolak. Clear, noktah. Itu tak ada kompromi. Boleh faham ya? Okey, baik. Soalan, okey kejap, kiraan nu dalam sirah tu apa Abi tak faham. Bahagian petikan bahasa Arab. Abi kalau soalan itu satu soalan boleh jadi kemungkinan kalau tercampur di jam. Okey, baik Akif. Abi tak boleh jawab bahawa ia tak boleh dicampur. Abi ada sebut tadi di awal dengan balik penafian Abi, ceramah Abi petang ni, konsep Abi petang ni adalah berdasarkan soalan tahun 2019. 2019 tidak dicampur. Clear ya Akif ya? Okey, baik. Abi ada tulis pengertian penuh tidak? Abi tak tulis pengertian penuh, tolak markah. Mestilah tolak. Dalam soalan erti, wajib tulis penuh. Okey, Sadatul Nisa kata boleh bawa kertas pasir pergi Dewan Peperiksaan. Sebenarnya dalam ceramah-ceramah Abi tak galakkan anak-anak bawa kertas pasir ke Dewan Peperiksaan. Simple. Bahaya. Dia mengotorkan kertas jawapan. Abi, please bagi tip untuk senang hafal. Sirah. Anak-anak, Abi punya tip senang hafal sirah. Strategi ketiga tadi tu. Strategi ketiga. Apa strategi ketiga? Wajib salin sampai 7 kali. InsyaAllah cakap. Okey. Baik, soalan lain. Imla tak perlu baris anak-anak, tak payah dibariskan, tak perlu baris sebab pengawas peperiksaan nanti pun dia akan sebut dalam taklimat sebelum menjawab soalan peperiksaan, tidak perlu tulis baris. Okey. Baik, Ayu Nur Sazwani kata, Ustaz kalau pengertian tu saya bagi erti sendiri tapi lebih kurang maksud dengan dalam kitab. Yang itu terpulang kepada penanda kertas. Biasanya penanda kertas akan bagi markah tetapi kurang markah, bukannya sama markah. Baik, Abi, kalau kita lupa tulis dalil, kita hafal, tak hafal dalil, nak tulis apa? Nak jawab macam mana? Dalil perlu dihafal dan ditulis. Tipsnya, hafaz dalil yang 10 patah perkataan ke bawah. Kalau lebih dalil tu 10 patah ke atas, dia mungkin tak keluar. Dan satu lagi, kalau keluar pun yang lebih 10 patah ke bawah, 10 patah ke atas, dia akan keluar dekat soalan objektif. Okey? Baik. Ustaz, Abi, kalau soalan subjektif,
Darjah 4 tak ada sayang, darjah 5 dengan 6 saja. Okey. Baik. Asmaul Husna, ya kasih memang akan keluar dalam peperiksaan. Okey. Lead mechanical tak boleh bawa anak-anak, just pencil mechanical. Baik, macam mana cikgu menentukan markah hot kami? Markah hot kamu akan disemak berdasarkan, dengar, 3 markah bersih, kemas, 5 markah salin semula, tidak tertinggal titik, tidak tertinggal huruf, tidak tertinggal perkataan, dan juga 7 markah lagi berdasarkan kepada kaedah penulisan khot nasah dan khot sulus. Ingat, penafian Nabi awal tadi, itu berdasarkan fakta tahun 2019. Okey. Kiraan nombor, okey. Ustaz, kalau kita ringkaskan jawapan, tak boleh. Takkan dapat markah penuh lah. Kamu pun dah tulis. Jawapannya ringkas. Tak boleh lah dapat markah penuh. Mana boleh? Kan? Okey, baik. Dalil wajib hafal ke? Mesti ada keluar soalan dalil dalam akhlak, dalam fiqah. Okey? Tapi tips dia tadi Abi dah bagi tahu. Hafazkan dalil yang 10 patah perkataan ke bawah. Kalau 10 patah perkataan ke atas, dia akan keluar dekat objektif. Perkataan sifat, perkataan nama Allah Asmaul Husna itu juga mesti ada dalam dalil. Jadi kita tinggal pilih alif ba jim, jim dal. Okey, boleh ambil dari misal daripada Al-Quran, memang Abi galakkan, tak ada masalah. Boleh ambil misal daripada Al-Quran ataupun jeng yang biasa kau buat, kau ambil misal daripada soalan objektif kat belakang kertas soalan. Muiz kalau nak keluar sila keluar, tak ada masalah. Siapa yang rasa nak keluar tak ada isu. Baik, Amin Khairina, macam mana nak tahu tulisan kami itu mengikut khot yang betul? Rujuk dengan ustazah kamu. Tak ada masalah. Okey, berlatih daripada guru, barulah kita tahu khot yang kita tulis itu betul atau tidak. Okey, ada yang tanya, Ustaz, saya nak menggunakan pensel tekan, boleh tak? Tak boleh. Dalam peperiksaan tak boleh bawa pensel tekan masuk dalam dewan peperiksaan. Okey, baik. Nur Tokiyah. Abi, kalau nama isteri Nabi nak tulis nama penuh ke? Sama. Semua nama tulis nama penuh. Semua nama tulis nama penuh. Okey. PSRA petang ke pagi? Petang bawas. Tak ada PSRA yang belah pagi. Okey. Baik. Abi rasa kita berakhir di sini dan lain-lain maklumat boleh dapatkan daripada Relay. Anak-anak dah masuk pun dalam 4 grup WhatsApp Relay. Nanti Abi akan kongsikan kelas-kelas dalam apps yang ada dalam Relay. Selamat belajar anak-anak. Ingat 3 strategi yang Abi sebut tadi. Strategi yang pertama, walaupun anak-anak kita sebut sebagai kita tidak bersedia, tetapi secara asas strategi mudah dan ringkas secara untuk meningkatkan prestasi dalam tempoh 2 minggu itu ialah dengan mewajib dan menghafaz soalan tahun 6, pelajaran tahun 6 dan juga strategi kita yang kedua. Belum terlewat anak-anak, masih ada masa. Pokoknya mesti ada kemahuan. Dan yang ketiga, strategi dengan menyalin 7 kali. Baik, karangan apa anak-anak? Abi dah sebut tadi, bukan kalau ikut tajuk memang ada 10 tajuk karangan bahasa Arab, tetapi fokuskan kepada 2 yang dijangka keluar berdasarkan kepada analisa yang dibuat oleh pakar-pakar soalan. Okey, Hazwan, apa dia? Hazwan Haziq, ada soalan? Okey, kalau tak ada anak-anak, kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. InsyaAllah dalam masa 2 minggu ni Relay akan bersiaran secara percuma. Mohon anak-anak download apps Relay, ibu ayah, Ustazah, download apps Relay itu dan nanti kita akan bincang dalam app Relay. Okey, apa nak tanya tadi? Saya soal. Terima kasih saya. Abi, yang kalau bahasa Arab Okey, siapa yang nombor nak tanya kena letak tadi? baris je. Baik, tak payah ucap. Abi, kalau bahasa Arab Tak payah. nak Bahasa pilih Arab nombor nombor tak payah baris. Oh, tak payah. Okey. Ustaz. Nombor bahasa Arab tak perlu baris. Okey? Ya. Ya. Abi. Saya cepat. Mesti yang tak ada dalam buku. Minta Allah.
Macam mana nak tahu? Okey, Abi tak Ini dengar lah. soalan. Firas, apa dia Firas? Abi. Firas? Okey, kalau tak ada, kita berakhir di sini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, anak-anak selamat belajar. Selamat kita bersedia menghadapi peperiksaan PSRA pada 17 hingga 21 Oktober nanti. So, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk itu atas kelemahan diri Abi. Anak-anak, Abi doakan anak-anak semua berjaya. Kirim salam pada ibu ayah. Dan boleh rujuk kepada lagi satu, kalau nak bertanya boleh bertanya dekat grup viral UPKK dalam grup Telegram tu, tak ada masalah. Walaupun itu Telegram UPKK, PSRA pun boleh tanya di situ, tak ada masalah anak-anak. Okey, terima kasih atas kepercayaan anak-anak pada Abi petang ni selama 1 jam 10 minit kita bersiaran. Semoga anak-anak beroleh banyak manfaat daripada pertemuan sebentar kita ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Anak-anak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.